Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Kita teruskan cerapan kita di lokaliti yang keempat pada hari yang keempat, iaitu satu singkapan batuan yang terletak di belakang saya ini. Dan ini merupakan tempat batuan yang tersingkap di Taman Tajau Jaya, Taman Tajau Jaya. Dan kita berada lebih kurang dalam 10 km ya ke Pekan Maran ya. Jadi ini merupakan batuan dalam formasi ataupun dalam kumpulan tembeling, dan dikatakan kumpulan tembeling adalah merupakan batuan yang terbentuk di sekitaran kontinental ataupun kebenuaan, dan usia ditafsirkan berusia jura hingga kapur ya. Jadi disebabkan oleh pengendapannya di sekitaran benua ataupun kebenuaan, kita lihat batuan-batuan di sini kebanyakannya adalah berwarna merah ya, disebabkan oleh berlakunya pengoksidaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di belakang saya ini adalah merupakan batuan konglomerat ya, batuan konglomerat. Dan cuba bandingkan konglomerat yang ada di belakang ini dengan konglomerat yang ada di Taman Setiajasa tadi, dan dia menunjukkan perbezaan warna yang sangat jelas lah. Tadi kalau kita nampak dia warna cerah, okey, dan kelabu cerah ya. Di sini warnanya adalah merah ya. Jadi saya akan cuba jelaskan beberapa unit batuan yang ada di sini. Jadi kumpulan tembeling di sini dikatakan, ada pengkaji mengatakan dia adalah merupakan formasi sertang ya. Sebab dalam kumpulan tembeling ini ada beberapa formasi ya. Okey, batuan dalam kumpulan tembeling yang ada di kawasan ini kalau kita perhatikan kebanyakannya adalah berwarna merah. Dan kemerahan ini disebabkan oleh pemendapan batuan ini adalah berlaku di sekitaran benua ya, dan ataupun daratan ya. Dan di sini terdapat beberapa jenis litologi, antaranya adalah konglomerat seperti yang ada di belakang saya ini. Ini merupakan satu lapisan konglomerat yang tebal ya. Dan kalau kita lihat warnanya merah. Nanti kita akan lihat tempat di mana kita boleh jumpa batu pasir berpebble ataupun pebbly sandstone. Itu merupakan batu pasir di mana dalamnya ada kluster-kluster yang bersaiz pebble ya? Dan dia tak banyak lah. Kemudian ada juga batu pasir, dan juga ada juga shale yang kesemuanya memberikan warna yang kemerahan ya. Okey, kalau kita boleh perhatikan batuan di sini, ini merupakan close up view untuk batuan konglomerat yang ada di kawasan ini. Dan kita perhatikan batuan ini mempunyai kluster yang lebih banyak ya berbanding dengan batuan konglomerat sebelum ini. Dan kalau kita lihat juga saiznya adalah lebih kecil. Okey, kebanyakannya adalah kurang daripada 64 mm. Jadi kita katakan dia adalah bersaiz pebble. Dan kalau kita lihat pebble-nya adalah pebble yang mempunyai bentuk yang melonjor. So kalau kita lihat kepada batuan konglomerat di kawasan ini, secara umumnya kita lihat warnanya adalah warna merah. Kemudian dia dipenuhi dengan kluster yang banyak. Dan klusternya adalah bersaiz pebble ya, kebanyakannya bersaiz pebble ya. Dan kalau kita lihat kepada klusternya bersentuhan di antara satu sama lain, menunjukkan yang batuan konglomerat ini merupakan sokongan butiran ataupun sokongan kluster, dan kita panggil dia sebagai orto konglomerat ya. Dan bentuknya juga kalau kita lihat bentuknya sangat menarik, ada yang bersaiz kecil, ada yang bersaiz besar. Tapi selalunya dia merupakan saiz yang kurang daripada 64 mm lah dalam kategori pebble. Dan pebble-nya ataupun klusternya kalau kita lihat dia adalah agak bersudut lah. Dia tidak bulat seperti yang kita lihat di kawasan Taman Setiajasa tadi. Ini contoh satu. Ini pun sama juga ya. Bentuknya adalah bentuk yang beruncing tajam macam ni. Okey, ini pun sama ya. So adalah sedikit perbezaan ada perbezaan yang sangat ketara lah ya di antara konglomerat yang ada di kawasan Tajau Jaya ini dengan di kawasan Setiajasa tadi, di mana kalau kita lihat batuannya adalah batuan yang mempunyai banyak kluster yang besar yang bersaiz pebble, dan pebble-nya adalah bersentuhan di antara satu sama lain, dan warnanya memang sangat ketara ya, warnanya adalah merah ya. Okey. Saya dah sebut tadi bahawasanya batuan dalam kumpulan tembeling ini ada beberapa jenis litologi. Antaranya adalah seperti konglomerat, ada juga batu pasir berpebble, ada batu pasir, dan juga ada shale merah ya.
Di sini adalah merupakan contoh ya, satah pelapisan sebab dia merupakan batuan sedimen. Jadi di antara ciri-ciri batuan sedimen adalah dia berlapis. Kita lihat ini merupakan satu lapisan yang membezakan di antara dua unit litologi yang berbeza. Di mana di bahagian bawah ni adalah merupakan lapisan shal yang berwarna merah. Di bahagian atas ni merupakan batu pasir yang agak tebal. Kemudian batu pasir ini kalau kita nampak ada ciri-ciri bahan-bahan bertuf yang berwarna putih-putih ni merupakan tufaceous material dalam batu pasir. Dan bedding yang sama juga kita boleh lihat di atas sana. Okey, nampak satu satah yang membezakan ataupun yang sama juga membahagikan dua antara batuan yang lebih lembut di bahagian bawah warna gelap itu dan juga batu pasir di bahagian atas ya. Okey, itu saja. Antara unit batuan yang ketiga yang kita boleh jumpa di kawasan ini adalah batu pasir berpebble. Di mana batu pasir berpebble adalah merupakan satu unit batu pasir di mana di dalam tu ada mengandungi kluster yang bersaiz pebble. Tapi dia tak banyak, dia kurang daripada 50%. Kalau dia lebih daripada 50%, kita panggil dia conglomerate. Kalau kurang daripada 50%, kita kelaskan dia sebagai batu pasir berpebble. So kalau kita lihat secara close up, ini merupakan satu singkapan yang baik ya. Sebab akrop ini telah pun dihakis oleh air dan kita dapatkan dan meninggalkan singkapan yang segar di bahagian bawah ya. Ini merupakan singkapan yang baik disebabkan oleh batuan di kawasan ini telah pun dihakis oleh air dan meninggalkan permukaan yang lebih jelas ataupun lebih segar. Dan kalau kita lihat tempat yang tak dihakis di sini, kita lihat dia agak agak terlalu hawa dan gelap berbanding dengan tempat yang telah pun dihakis ya. Jadi di tempat yang dihakis ini merupakan tempat yang terbaik untuk kita buat carapan batu pasir berpebble di kawasan ini. Dan kalau kita lihat ini merupakan batu pasir dan ada banyak bahan-bahan tufaceous dalam ni, bahan-bahan bertuf dan juga terdapat kluster. Okey, tapi kandungan dia tak banyak. So that's why batu pasir ini kita panggil sebagai batu pasir berpebble dan warnanya adalah kemerahan sesuai dengan batuan dalam kumpulan tembeling yang diendapkan dalam sekitaran kebenuaan ataupun continents ya. Okey, dan kalau kita lihat pebble-nya juga adalah bersaiz ada pelbagai bentuk dan kebanyakannya adalah berbentuk lonjong, tajam dan jarang kita jumpa kluster yang bersaiz bulat ataupun sak bulat ya. Okey, ini contoh antara kluster yang kita boleh jumpa di kawasan ini. Dan klusternya adalah berkedudukan jauh lah. Okey, berbanding dengan batuan konglomerat tadi, di mana klusternya adalah bersentuhan antara satu sama lain. Sama juga ya, kalau kita lihat, ini merupakan sikapan yang telah pun dihakis oleh air yang meninggalkan permukaan yang segar untuk kita membuat carapan geologi ya. Jadi ini juga pesanan kepada pelajar, besok kalau kamu buat tesis, jangan takut untuk masuk ke sungai untuk mendapatkan akrop yang baik ya. Selalunya akrop yang dihakis oleh air ni akan meninggalkan akrop yang cukup cantik untuk you observe di lapangan ya. Ini contoh yang paling jelas lah. Kita lihat ada dua jenis litologi yang berbeza dan ini merupakan sempadan pelapisan ya. Dan ini merupakan batu pasir yang bertuf tadi dan warnanya kemerahan. Okey. Dan juga di sini ada merupakan shal yang juga berwarna merah ya. Jadi ini merupakan satu sempadan batuan ataupun lapisan yang sangat baik untuk kita cerak di lapangan. Ini merupakan salah satu daripada lapisan batu pasir yang terdapat di sini. Kalau kita nampak batu pasirnya berwarna merah dan saiznya adalah agak halus lah. Dan dia meninggalkan pelapisan atau menunjukkan pelapisan yang cukup jelas ya. Di sini di antara batu pasir, kemerahan dan juga shal yang berwarna merah di bahagian bawah ya. Okey. Okey, ini merupakan satah pelapisan ya. Okey, satah pelapisan dan kita boleh ukurlah dia punya satah pelapisan dia. Lihat mana dia punya stripe dan dia punya kemiringan. Yang membezakan di antara dua jenis batuan yang ada di kawasan ini. Ini merupakan batu pasir ya, sandstone. Dan juga di bahagian bawah merupakan shal. Dan shal ini berwarna merah. Lihat betapa lembutnya shal ini. Okey. Dan terdapat bahan tufaceous juga dalam shal ini. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, selalunya batuan yang dihakis oleh air akan memberikan warna dan juga akrop yang lebih segar berbanding dengan tempat-tempat yang tidak dihakis oleh air ya.
itu merupakan panduan yang terbaik untuk pelajar. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di lokasi yang seterusnya, iaitu di Kampung Awak. Merupakan contohlah lapisan batu pasir yang telah pun dihakis oleh air, meninggalkan permukaan yang segar. Dan kalau nampak, ini merupakan batu pasir, okay, yang bersaiz pasir, dan dalam tu ada mineral yang warna putih tu. Itu merupakan bahan-bahan tufaceous ataupun bahan-bahan bertuf yang terenak bersama-sama dengan bahan-bahan klasik untuk membentuk batu pasir di kawasan ini, ya. Okay, ini merupakan contoh sikapan yang baik. So ini adalah merupakan contoh lapisan shawl yang agak tebal, dan shawl ini dia mempunyai ciri-ciri seperti pecahannya yang seperti ini. Okay, batuannya adalah mudah hancur. Okay. Dan dia merupakan unit yang salah satu unit dalam kumpulan tambeling. Okay. Dan dia berwarna merah. Okey. Okey, saya nak tunjukkan sedikit ya tentang shawl yang ada di sini. Ini merupakan shawl ataupun lapisan shawl yang berwarna merah, tipikal untuk batuan dalam kumpulan tambeling ini. Dan kalau kita lihat, batuan ini dia senang pecah, ya. Terutamanya bila terdedah ke keluar ataupun dia terlalu hawa dan sebagainya, dia ada potensi untuk menghasilkan bentuk-bentuk flaky macam ni, ya. Okey, ini merupakan ciri yang terbaiklah untuk kita mengenal lapisan shawl di kawasan ini, ya. Dan kebanyakannya senang untuk retak, pecah dan menghasilkan ketulan-ketulan kecil dan sebagainya.